Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, apa khabar semua sahabat-sahabat peminat bunga kertas terutamanya. Okey, pada hari ini Abang Zaidi nak tunjuk macam mana kita nak mencantum pelbagai warna bunga kertas kepada satu pokok. Dengan cantuman-cantuman ini diharap bunga kertas yang kita jaga, yang kita belai ini nampak lebih cantik dan lebih menyerlah lagi dengan pelbagai warna yang ada pada satu pohon. So ini antara pohon-pohon yang Abang Zaidi dah cantum dah dengan pelbagai warna. Ada merah campur batik, di sini merah plain dan juga batik. Plain tu pokok induk lah. Ada oren, dan juga oren ni baru cantum ni, tak banyak bunga dah. Dan juga ada ni merah cabai. Ada warna dia berlainan dengan merah gincu. Pokok induk dia merah gincu. Dan satu pokok lagi, batang induk dia sirih junjung. Ini adalah butterfly merah batik, dan juga ini awan berlalu warna merah. Ini pokok induk dia warna sirih junjung warna merah. Okey, sekarang kita tunjukkan macam mana kita buat persediaan untuk mencantumkan batang bunga kertas tadi. Untuk kali ini saya tunjukkan mencantum di bahagian sisi. Okey, mula-mula kita buang dulu pancang besi ni. Pancang ni untuk stabilkan pokok. So sekarang pokok dah matang, akar dah matang, so dia lebih stabil dan kita boleh buang pancang besi tersebut. Okey, selepas ini kita buang tunas-tunas muda pada batang tersebut dan kita akan gergaji. So hati-hati semasa menggergaji batang tersebut, untuk kita dapatkan batang yang segar, yang fresh. Okey, kita terpaksa membuang beberapa inci daripada hujung di situ. Okey, selepas tu jangan lupa kita kena bersihkan permukaan batang tadi sebelum kita nak buat belahan sisi. So belahan sisi yang kita buat ni, kita kena gunakan pisau yang tajam. Okey, kita kena sediakan pisau yang tajam. Pisau yang tajam kita terpaksa bersihkan dan buang kuman dengan cara sanitize, menggunakan alkohol ataupun kita layur di atas api pun boleh. Hati-hati menggunakan pisau yang tajam ni. So kita guna bahagian tengah pisau tu dan kita belah cuma sedikit sahaja di bahagian sisi, perlahan-lahan. Takut kita terlajak dan mengenai jari dan terluka. Okey, sebelum tu kita kena pilih dulu ranting yang sesuai, yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. So cara kita nak tentukan dia sesuai ialah pada ranting-ranting yang baru lepas berbunga. Dia tak terlalu tua, batang dia masih hijau, warna ranting dia masih hijau, tetapi dia sudah ada kayu ataupun dia sudah keras. Kita buang duri dan daun pada ranting tersebut dan kita buat potongan berbentuk V.
kan, potongan berbentuk V. Awas pisau ni tajam. Kita gunakan pisau yang tajam supaya kita dapat hasilkan permukaan yang cukup rata dan bersih. Kalau tidak, kalau pisau tumpul, dia akan meninggalkan permukaan yang berbulu. Okey, setelah itu kita sisipkan di ini bentuk V. Okey, kita sisipkan di celahan bahagian yang kita potong tadi. Berhati-hati ya, supaya kita tak terlalu kuat menekan ranting tersebut yang menyebabkan ia patah, sebab di hujung dia nipis. Okey, kita masukkan dengan kemas dan kita pastikan dia betul-betul kemas, dan kita buat pada ranting yang lain. Okey, untuk pengetahuan, satu belahan sisi batang tersebut kita boleh letak 2 ranting di bahagian kiri dan kanan belahan tersebut, dan kita kena letakkan pada kedudukan di tepi, paling tepi. Di tengah tu dia kayu, di tepi tu dia ada sedikit kulit yang kita panggil cambium. So di situ ranting tadi akan dapat makanan yang disupply melalui batang besar kulit tadi. Okey, kita buat satu demi satu, dan dari 3 belahan yang kita buat tadi, kita boleh sisipkan 6 ranting. Okey, setelah siap, kita sisipkan semua ranting tadi. Kita boleh balut dengan grafting tape. So grafting tape ni kita boleh dapati di online, Lazada atau Shopee, dengan harga 3 ke 4 ringgit satu gulung. Baru-baru ni saya baru beli, lebih kurang dalam 4 gulung. So selain daripada grafting tape, kita boleh gunakan plumbing tape ataupun tape putih untuk kerja-kerja pipe air tu, ataupun kita juga boleh gunakan plastik aiskrim yang diregangkan pun boleh juga. Tali rafia pun ada orang cuba guna dan ada yang menjadi, walaupun peratusan dia agak kecil, tapi dengan gunakan grafting tape ni, peratusan untuk menjadi tu lebih tinggi. Saya biasa gunakan yang ni sebab murah dan senang jadi. Okey, ini ranting-ranting yang dah siap dililit dengan grafting tape tadi. Pastikan ia kemas, dan sekiranya kita nak tinggalkan pokok ni berhampiran dengan tempat panas ataupun terdedah kepada cahaya matahari, kita kena cover dia dengan plastik aluminium. So ini plastik aluminium yang saya guna untuk mengelakkan batang ataupun ranting tempat belahan tadi cepat kering akibat dari cahaya matahari. So kita lilit dulu plastik aluminium tersebut, dan baru kita lilit pula di atasnya dengan tape ataupun grafting tape tadi
dan kita lilit beberapa kali supaya ianya kemas. Pastikan kemas. So untuk matikan grafting tape ni, selepas kita potong, kita kena lembapkan, basahkan hujung dia. Saya guna air liur je, senang. Okey, seterusnya kita cari plastik yang bersih untuk kita serkup cantuman yang kita buat tadi. Okey, kita ukur dulu saiz dia dan kita buat anggaran panjang dia supaya bersesuaian dengan panjang ranting-ranting tadi, supaya ianya tak terlalu kecil ataupun ianya tak terlalu besar. So jika besar, kita lipat sikit supaya dia kemas dan kita ikat dengan tali. So kita boleh guna tali rafia ataupun macam saya gunakan ni, tali daripada jaring orchid. Dia ada lebihan tali yang berjuntai tu, saya gunakan untuk ikat. Tali apa pun boleh asalkan kemas. Dan kita pastikan supaya ia kedap udara, udara tak boleh masuk. Dia akan mengalami proses incubator, ala-ala incubator lah dalam ni, supaya kelembapannya stabil dan ranting-ranting tadi mudah bercantum dengan batang induk tadi. So jika panas, kita kena serkup dengan pelindung dengan kertas aluminium ataupun plastik aluminium. Kita juga boleh gunakan kertas surat khabar yang kita stapler. So ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak buka cantuman. Sebelum kita buka cantuman, kita kena pastikan ianya bertunas. Yang cantuman yang saya buka ni ialah cantuman yang dah dibuat beberapa minggu lebih awal. Dan kita buat anggaran lebih kurang 2 ke 3 minggu baru kita buka cantuman. Jangan kita buka ikatan tergesa-gesa, sebab jika ranting-ranting tadi belum bersedia, dia akan stres dan akan kecut kembali dan seterusnya mengering dan dia mati. So kalau kita tengok betul-betul, ranting yang saya buat ni pun ada yang tak jadi. Beberapa ranting dah mati, kering dan mati. Dan yang hidup mungkin ada dalam 2 ke 3 batang sahaja. Ini kita tengok betul-betul ada 2 ke 3 ranting yang dah mati, dah kering. Yang ni kita boleh buang lah. Kita boleh potong. Tapi kita jangan cabut dah. Kalau kita cabut, nanti dia bergoyang, dia akan ganggu ranting yang hidup. Kita cuma potong sahaja dengan gunting ataupun cutter. So kita lihat daun dia cukup segar, tunas yang baru, mengeluarkan daun yang banyak, menandakan ia cukup bersedia. Okey, sekarang ni jom kita tengok contoh-contoh cantuman-cantuman yang dah siap. Yang ni saya dah buat dalam beberapa bulan. Dia dah keluar banyak tunas, nampak segar, dan batang tua yang besar yang saya semai ni pun nampak elok, sihat, dan juga kita akan membuat proses selepas ini merimbunkan tunas-tunas ni. Biar tunas ni panjang dulu. Ini
Lagi lama saya buat, dah banyak dah daun dan dia mula merimbun. Okey, alhamdulillah dah banyak daun baru yang keluar, dah banyak ranting. Ini pula cantuman kepada akar pokok. Akar pokok bunga kertas kita yang panjang dan berada di dalam tanah, kita juga boleh cantum. Kita tengok juga cantuman-cantuman yang mempunyai usia lebih dari setahun. Plastik yang membalut tu pun dah reput dah. Dia tanggal sendiri dan batang dia akan jadi semakin tua, semakin besar, dan tempat cantuman dia menjadi semakin kukuh dan keras. Dan di sini kita boleh buat proses untuk merimbunkan dan membungakan ranting-ranting tersebut. Okey, sekian saja pada kali ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.